Tengkujuh yang melanda perairan daerah Mersing antara punca sampah hanyut terdampar di pesisir pantar Bandar Mersing. Salam sejahtera, kempen Malaysia Bebas Sampah. Kempen Malaysia Bebas Sampah ini merupakan salah satu kempen yang diadakan bagi mengurangkan kadar peningkatan pembuangan sampah di negara kita sehingga ianya menjadi sifar. Kempen ini diadakan adalah di atas dasar terganggunya keseimbangan alam sekitar di sekeliling kita. Oleh itu, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita harus mengambil inisiatif bagi menyertai serta melaksanakan kempen Malaysia Bebas Sampah ini bagi mengurangkan kadar peningkatan pembuangan sampah secara berleluasa di negara kita. Pendidikan adalah medium yang paling besar dalam penyebaran maklumat. Pembuangan sampah dikaitkan dengan pendidikan kerana dapat kita lihat pembuangan sampah di Malaysia pada masa kini berlaku secara berluasa dan tidak berkawal. Melalui pendidikanlah perkara yang boleh kita lakukan ialah melalui subjek yang terjadi oleh para pelajar sama ada tingkat rendah, menengah dan juga institusi pengajian tinggi. Hal ini kerana subjek yang diajar juga turut memberi impak pada murid dari segi sikap dan tingkah laku mereka. Maka pendidikan moral, geografi dan sivik kewarganegaraan perlu diterapkan dan diwajibkan dalam peneliti di setiap institusi pendidikan. Dengan penerapan subjek ini mampu menghasilkan menjadi masyarakat yang berkualiti dari segi tingkah laku dan adab. Maka isu pembuangan sampah dapat dielakkan kerana penerapan nilai-nilai melalui subjek yang dipelajari. Kata-kata penutup bulu ialah daripada rebungnya. Seterusnya faktor adalah sikap masyarakat. Sikap masyarakat dapat dilihat oleh sokongan mereka kepada pihak kerajaan. Dapat kita lihat segelintir masyarakat masih menyerahkan seruan pihak kerajaan tentang kebersihan bersama. Semua ini bermula daripada sikap masyarakat itu sendiri yang saling lewa dan tidak peduli tentang keadaan sekeliling. Sebagai kita review sekurang-kurang review cuba 10 dari sahaja kita sebagai seringkali disembahkan di dalam kempen-kempen alam sekitar yang diajukan oleh pihak kerajaan tapi masih tidak berubah sikap mereka. Dari sini kita dapat simpul dari satu perubahan sikap akan mudah dengan ini mereka sendiri. Sekian, terima kasih. Faktor yang kedua ialah pembuangan sisa makanan daripada restoran-restoran yang berdekatan. Saya mengatakan sebegini kerana terdapat masih pengusaha restoran yang membuang sisa makanan di kawasan seperti longkang, parit dan sungai. Bukan itu sahaja, untuk mendapatkan kos yang sangat murah, mereka sanggup menggunakan bahan yang sukar untuk mereput iaitu seperti plastik, straw dan bekas polystyrene agar memudahkan pelanggan mereka untuk menapau makanan. Disebabkan ianya sangat sukar untuk mereput dan mengambil masa yang sangat lama, maka dengan dorongan sikap masyarakat yang tidak mementingkan kebersihan sekeliling, sudah tentu pembuangan sampah akan berlaku dan seterusnya akan meninggalkan jejak kesan yang sangat lama di permukaan muka bumi. Seterusnya, kita akan beralih kepada kesan sekiranya Malaysia menjadi sebuah negara yang bebas sampah. Pertama, sudah semestinya akan menyebabkan pengurangan masalah kesihatan. Hal ini dikatakan demikian kerana pembuangan sampah ke dalam sungai akan menyebabkan saliran air tercemar. Jika keadaan ini berlarutan, maka para penduduk yang berada di sekitar kawasan tersebut yang menggunakan sumber air tadi sebagai aktiviti domestik harian mereka sudah pasti akan menyebabkan mereka dijangkiti dengan penyakit seperti cirit birit, penyakit kulit dan juga keracunan. Kesan kedua pula ialah pencemaran udara akan berkurangan. Hal ini demikian kerana jika jumlah sampah yang ada di dalam negara kita berkurangan, maka sudah pasti pencemaran udara yang disebabkan bau yang tidak menyenangkan dari sampah itu tadi akan dapat kita elakkan. Tambahan lagi, kesan kempen Malaysia Bebas Sampah yang ketiga ialah dapat menarik minat pelancong. Ianya bukan sahaja tertumpu kepada pelancong asing dari luar negara semata-mata, malah juga pelancong tempatan dari dalam negara kita sendiri.
Hal ini dikatakan demikian kerana mereka tentunya ingin merasakan sendiri nikmat keindahan dan kecantikan serta kebersihan yang dapat memberikan mereka keselesaan. Ianya bukan sahaja dapat membantu meningkatkan pendapatan sektor pelancongan, malah juga dapat membantu menstabilkan ekonomi negara. Kesan yang terakhir ialah dapat melahirkan masyarakat yang cinta akan kebersihan. Ianya tentunya dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat terhadap pentingnya penjagaan kebersihan alam sekitar, sekaligus dapat memberikan mereka rasa tanggungjawab untuk sentiasa menjaga nikmat ciptaan yang diberikan oleh Tuhan ini dengan sebaiknya, di mana ia dapat dikaitkan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahawa kebersihan separuh daripada iman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azrul bin Muhammad akan menerangkan berkaitan dengan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah pembuangan sampah di Malaysia. Antara langkah-langkah tersebut adalah langkah melalui pendidikan. Pendidikan alam sekitar, misalnya seperti geografi, sains, biologi dan sebagainya perlu diberi penekanan atau diwajibkan kepada para pelajar sejak di bangku sekolah rendah lagi sehinggalah ke peringkat sekolah menengah atau peringkat pengajian tinggi. Melalui pendidikan ini, guru-guru perlulah memberi tunjuk ajar atau menerangkan secara terperinci kepada pelajar-pelajar berkaitan dengan kepentingan alam sekitar atau cara-cara menjaga alam sekitar. Oleh itu, melalui pendidikan ini, maka hasrat kita untuk melahirkan generasi yang mempunyai ilmu pengetahuan atau generasi yang cakna dan cinta kepada alam sekitar dapat direalisasikan. Seterusnya, dalam kempen ini, mesej yang hendak disampaikan adalah buanglah sampah di tempat yang betul dengan cara yang betul. Hentikanlah amalan buang dahulu, nanti pungut kemudian. Tempat yang betul membuang sampah ialah di tong sampah, bukan ke kaki lima, ke jalan raya, ke dalam parit, sungai atau laut. Antara langkah dalam memastikan Malaysia bebas sampah adalah menyediakan tempat kita semula. Pengurusan sampah secara efisien dengan menggunakan sistem pelupusan moden iaitu Waste to Energy WTE dapat mengatasi masalah pelambakan sampah dan tempat pelupusan sampah yang terhad di negara ini. Selain itu, mengurangkan penggunaan bahan berasaskan plastik. Hal ini kerana plastik merupakan masalah besar masyarakat hari ini. Pengeluaran plastik telah meningkat dari 8 juta tan pada tahun 1960 kepada 300 juta tan pada tahun 2018. Kebanyakannya adalah untuk penggunaan seharian. Jangka masa penggunaan plastik dikurangkan kepada purata antara 12 hingga 15 minit. Walau bagaimanapun, ia mengambil masa antara 400 hingga 1000 tahun untuk terurai. Justru itu, belum terlambat untuk kita sama-sama mengubah situasi ini. Dan ia perlu bermula dari diri kita sendiri dengan memastikan masalah sisa plastik ini tidak lagi menjadi masalah yang boleh memudaratkan kehidupan harian. Sebagai kesimpulannya, kami amat berharap kepada semua masyarakat, terutamanya masyarakat Malaysia, agar sentiasa bertanggungjawab dan sedar kepentingan menjaga alam sekitar, khususnya dalam negara kita. Selain daripada guru-guru, ibu bapa juga haruslah menunjukkan teladan dan mengajar anak-anak agar tidak membuang sampah di merata-rata tempat, di samping mengajar nilai-nilai murni kepada anak-anak mereka. Kami juga berharap agar setelah audiens telah menonton kempen ini, agar mereka tahu betapa pentingnya menjaga alam sekitar, bukan saja kepada kita, juga kepada generasi akan datang. Oleh itu, marilah kita menyelamatkan bumi dengan hal kecil seperti membuang sampah pada tempat sepatutnya, kerana hijau dan bersih itu bukan hanya satu aspirasi, tetapi sebuah tindakan. Sekian dan